Ada satu soalan tuan-tuan ya. Saya tadi dah namakan tazkirah, jadi tazkirah ni sebenarnya tak ada soalan. Tak adalah, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji ya. Satu persoalan. Sekarang ni berlaku perbalahan, perselisihan pandangan antara ahli sunnah dengan Wahabi. Itu ya. Yang dilabelkan Wahabi. Maka adakah orang Wahabi ni merdeka? Dua-dua kumpulan ni merdeka. Ya, yang ekstrim tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita nak letaklah tuan-tuan sekalian atas dasar pandangan ahli sunnah ni adalah golongan yang benar. Dan golongan yang benar ni golongan yang ikut Islam dari sudut akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka adalah golongan yang merdeka. Golongan yang tidak terbelenggu dengan pemikiran yang sempit, pemikiran yang tidak benar. Adapun pihak yang dilabelkan Wahabi, Tuan Haji pun alhamdulillah bagus Tuan Haji guna bahasa yang berlapik sikit ya. Ya, kerana kita pun tidak mahu menimbulkan ya apa-apa dah tuan-tuan sekalian. Yang dilabelkan Wahabi ni, kalaulah mereka betul-betul terbelenggu dengan pemikiran Wahabi ya, maka mungkin mereka ini tidak merdeka pada pemikiran mereka. Terbelenggu dengan satu pemikiran yang suka menghukum masyarakat Islam secara membuta tuli, secara ekstrim ya. Sedangkan hidup ini bukan menghukum, hidup ini mendidik. Allah datang ke kita dalam kehidupan dunia ini bukan nak bicara pasal orang. Allah datangkan kita ke dunia nak bicara tentang diri kita sendiri. Bukan nak bicara salah orang, nak bicara salah sendiri. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah mengajar kita mengukur diri kita sendiri. Adakah akidah kita, amalan kita bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Bukan menilai orang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni masuk neraka, yang ni masuk neraka, dia seorang masuk syurga. Itu jiwa yang tidak merdeka. Jiwa yang telah terbelenggu dengan satu pemikiran yang sempit, yang bengis, yang tidak nampak kasih sayang, membetulkan kesilapan, tetapi lebih menghukum masyarakat. Kalau betul dia telah terbelenggu dengan fahaman yang dilabelkan Wahabi. Gitulah. Ya. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, bila mana kita belajar, saya alhamdulillah Allah bagi rezeki. Saya pun doa pada Allah supaya saya dapat mengaji sampai saya mati. Saya duduk di pondok umur 10 tahun, tuan-tuan. Bukan mengaji dengan ustaz, saya mengaji dengan tuan-tuan guru. Ya. Tuan Guru Haji Daud, Allah yarham. Masa saya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya, saya mengaji dengan Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh. Saya duduk dan membesar di Pulau Melaka dengan Allah yarham Tuan Guru Ni Aziz. Tiap-tiap pagi saya mengaji. Bukan kata mengaji seminggu sekali. Tiap-tiap pagi mengaji dengan Tuan Guru. Khatam kitab hadis, bukan saya nak cerita apa. Ya. Kemudian sampai sekarang saya alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah mengaji pengkhususan dalam bidang perbandingan mazhab. Semua mazhab kita bincang. Bagaimana metodologi mazhab-mazhab ini mengeluarkan hukum. Mereka keluarkan hukum pula, mereka ada tariqah, ada metod mereka tersendiri. Ya. Dan bagaimana tuan-tuan sekalian sumber-sumber hukum ini berlaku dalam masyarakat, dalam hukum Islam. Ya. Ada sumber hukum daripada Ahlul Iraq. Ahlul Iraq dinamakan ada dua, Baghdad dengan Basrah dengan Kufah. Mereka ni dinamakan Ahlul Ra'yi. Golongan ahli sumber hukum daripada Ahlul Hijaz, Madinah dengan Mekah. Mereka ni disebut Ahlul Hadis. Ada golongan tuan-tuan yang duduk tengah-tengah antara Ahlul Ra'yi, Ahlul Hadis. Subhanallah, bila mana kita belajar la haula wala quwata illa billah, rupa-rupanya yang suka duk hukum orang, ustaz-ustaz ni yang mengaji 4 tahun di Madinah, mengaji 4 tahun di Jordan, mengaji 4 tahun tuan-tuan sekalian di mana di Mesir. Mereka duk sibuk hukum masyarakat. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Sesat. Kalau baca Yasin malam Jumaat sesat, yang tak baca Yasin sesat kuasa 2 lah. Ya. Tahlil sesat, tahlil bid'ah. Sempit pemikiran. Mengaji di mana? Ya. Sebab tu sekarang saya mudah. Dulu saya jawab panjang, sekarang saya nak jawab mudah. Apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Sunat. Sunat baca Yasin malam Jumaat. Surah Kahfi sunat juga.
Kenapa? Sebab Yasin tu Quran. Yasin tu Quran. Apa hukum baca Quran? Hukum baca Quran asalnya sunat. Surah apa baca sunat? Baca surah Yasin sunat, surah Kahfi sunat, surah Baqarah sunat, surah Luqman sunat, surah Ali Imran sunat. Baca bila sunat? Baca pagi sunat, tengah hari sunat, malam sunat, petang sunat. Baca hari apa sunat? Hari Jumaat sunat, malam Jumaat sunat, hari Rabu sunat, malam Rabu sunat. Baca Quran tu sunat. Apa masalah? Habis baca Yasin malam Jumaat sunat. Baca berapa kali? Baca sekali sunat, baca 2 kali sunat. Baca 3 kali sunat. Masalahnya ustaz, dia kata dia dah tentukan hari Jumaat. Siapa yang tentu? Dia yang tentu, kita tak tentu pun. Kita baca Yasin malam Jumaat, lepas tu balik rumah kita baca lagi surah Kahfi. Dia tahu ke? Ya, dia duk hukum kita tu. Sempit pemikiran tuan-tuan. Kerjanya ialah nak humban masyarakat awam dalam neraka. Tu yang kerja dia. Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah sesat masuk neraka. Mudah nak humban orang dalam neraka. Dia seorang masuk syurga. Inilah ustaz-ustaz yang berfahaman, yang dilabelkan Wahabi. Sempit pemikiran dia. Bukan nak didik masyarakat. Dan dia kata baca Yasin, baca Kahfi malam Jumaat. Nabi tak suruh pun baca surah Kahfi malam Jumaat. Nabi suruh baca hari Jumaat. Malam pun boleh, siang pun boleh, petang pun boleh, malam pun boleh. Bukan semestinya malam tu kena baca Kahfi. Malam Jumaat nak baca Inna A'tayna boleh ke tak boleh? Bid'ah. Nabi tak baca. Ikut kita lah nak baca surah apa pun. Habis yang masjid buat program tu, masjid ni tuan-tuan, dia kena ada uslubud dakwah, kaedah dakwah. Nak suruh masyarakat baca Quran. Pilihlah malam besok Jumaat ni Yasin ustaz. Minggu depan surah Ali Imran. Panjang sikit, biar tinggal seorang ustaz. Alah tuan-tuan, orang-orang masjid ni bijak jugalah. Bijak. Masyarakat awam bijak juga. Mereka bukannya bodoh. Ingat kita nak hentam gitu-gitu. Tak ada. Tahlil sunat. Buat tahlil sunat. Iyalah, tahlil tu apa? Tahlil tu la ilaha illallah. Tahlil tu ringkasan la ilaha illallah. La ilaha illallah tu apa? La ilaha illallah tu afdaluz zikri. Seafdal zikir. Maka buat majlis zikir sunat. Kerana berzikir itu sunat. Berapa kali nak baca? Baca sekali pun sunat, baca 10 kali, sunat 100 kali, sunat baca seorang, sunat baca ramai-ramai, sunat. Mana dalil? Tak ada nas, kita tak jumpa hadis Nabi. Hadis Nabi ni dia panggil nas. Quran dia panggil nas. Ya? Nas ada 2. Nas Quran, nas hadis. Teks. Daripada nas keluar dalil. Dalil banyak. Quran boleh jadi dalil, sunnah Nabi boleh jadi dalil, ijma' ulama' boleh jadi dalil, qiyas boleh jadi dalil, al-adah mahkamah boleh jadi dalil, perbuatan penduduk Madinah boleh jadi dalil, perbuatan penduduk Mekah boleh jadi dalil, istihsan jadi dalil, istishab jadi dalil, al-qawlu liman qablana, perkataan al-fi'lu liman qablana, perbuatan penduduk Madinah sebelum ni boleh jadi dalil banyak. Saya tak jumpa hadis. Engkau yang tak jumpa hadis, orang lain dah lama dah jumpa. Dia ingat dia mengaji, tuan-tuan, ada orang ni dia rasa dia seorang mengaji. Ni dia bab ni tak boleh tuan-tuan, saya semangat sikit bab ni. Dah sebab saya rasa sedih. Ada setengah-setengah ustaz suka dia hukum masyarakat. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Lah, dia yang masuk neraka sebab dia tak faham. Ya. Masuk neraka. Ni sapu muka. Ada setengah tuan-tuan, kami minta maaf ustaz-ustaz yang muda-muda. Ada setengah saya jumpa ustaz yang muda-muda. Dia baru hafal Quran 30 juzuk. Okeylah, baguslah sebab Allah bagi rezeki dia hafal Quran 30 juzuk. Tapi dia dah berlagak pandai tuan-tuan sekalian ya. Dia lepas bagi salam tak nak sapu muka. Bid'ah kata dia. Jangan tuan-tuan sekalian, dia ada hadis. Sapu muka ni ada hadis. Cuma khilaf ulama kerana berbeza jalur sanad. Ada ulama hadis kata sapu kepala daripada muka ni dengan ada doanya. Hadis tu hadis sahih. Ada ulama kata hadis tu dhaif. Kenapa? Kerana bincang atas seorang perawi. Bukan masalah hadis, masalah perawi. Tapi ada ustaz-ustaz ni tuan-tuan sekalian, dia membesar-besarkan isu ni, dia kata bid'ah. Nabi tak sapu muka. Padahal ada hadis.
Adalah tuan-tuan sekalian, dia ada satu perawi namanya Zaidul Ammi. Zaidul Ammi ni ada ulama hadis kata dia ni siqah. Maka hadis tu jadi sahih dengan sebab dia kata siqah. Ada ulama hadis kata dia ni dhaif. Bukan kadzab, bukan bohong, dhaif. Maka hadis tu jadi dhaif. Maka dia ada dua. Satu ulama kata sahih, satu ulama kata dhaif. Kalau ada orang yang tak nak beramal, dia jangan kata bid'ah. Kerana hadis tu dhaif. Bukan hadis palsu, hadis dhaif. Hadis dhaif dalam bab fadilat. Beramal boleh. Imam As-Suyuti tuan-tuan sekalian mengatakan yajuzu wa yustahabbu, sunat dengan dan harus beramal dengan hadis dhaif. Tapi bagaimana pula dengan ulama yang kata sebelah jalur yang sanak yang satu lagi katanya siqah, maka hadis tu sahih. Jadi kalau kita tuduh orang yang sapu muka tu bid'ah, sedangkan kalau bertepatan hadis tu sahih kerana ada ulama hadis kata sahih, bagaimana kita? Banyaklah tuan-tuan, tak ada masalah lah, tuan-tuan beramal dengan apa yang ada, teruskanlah. Ya, maka golongan yang di label Wahabi yang suka tuan-tuan sekalian menyempitkan pemikiran umat Islam. Ya, dia ingat tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak pakai. Habis ijma' ulama nak letak kat mana? Qiyas nak letak kat mana? Sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah ada 4 sumber. Bukan 2. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ya. Lepas tu dia kata tu ustaz hadis tu taraktu fikum amrain. Baca betul-betul lah, mengaji bahasa Arab sikit. Ya. Nabi kata taraktu fi. Nabi tak kata taraktu ilaikum. Aku tinggal kepada kamu semua. Tak. Kalau Nabi tinggal Quran dengan hadis kepada kita semua, bukan semua kita mampu baca, mampu faham. Sebab tu diguna fi. Fi tu di kalangan kamu. Fi dalam. Taraktu fi. Aku tinggalkan 2 perkara ini di dalam kalangan kamu. Siapa di kalangan kamu ini? Al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama yang menjadi pewaris Nabi. Aku tinggal pada mereka. Maka ulama boleh jadi dalil. Sebab tu dia panggil ijma' ulama. Okeylah ya. Okey. Maka kalau yang dilabelkan dia ni, tapi kalau orang kata dia Wahabi, dia marah. Dia kata saya ni Salafi. Saya Salafi, saya bukan Wahabi. Kenapa pula kata Salafi? Kita bukan Wahabi, kita bukan Salafi, kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Tak payah nak kelentong lah. Nak kelentung masyarakat awam. Saya bukan Wahabi, saya Salafi. Habis yang kita ikut selama ni siapa? Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Semua ni salaf. Ni semua ni ulama salaf. Maka kita ikut ni Salafi. Salaf. Bukan Salafi salah. Salaf. Tapi kita bukan Salafi. Habis siapa kita? Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang, saya bukan Wahabi, saya Salafi. Kenapa tak boleh nak kata saya ahli sunnah wal jamaah? Kerana nak kelentong orang lah. Tuan-tuan kena hati-hati tuan-tuan ya. Hati-hati dari segi ustaz yang suka hukum masyarakat awam. Saya tak setuju. Ya. Masyarakat ni masuk bid'ah ni bid'ah. Sebab tu saya kata nantilah ni ceramah lah tuan-tuan ya. Tak apalah ceramah yang kedua boleh lah ya. Nampak macam tak nak berhenti tu. Sikit akhir sekali tuan-tuan, akhir sekali. Akhir sekali. Dia duk wawarkan bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Okey, baca Yasin malam Jumaat. Dah kita duk baca tiap-tiap malam. Bid'ah, okey, bid'ah. Tapi bid'ah bukan hukum. Apakah hukum? Belajarlah fiqh, belajarlah usul fiqh. Apa ta'rif hukum? Al-hukmu, hukum ialah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Khitab Allah, arahan Allah yang berkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Sama ada khitab Allah, arahan Allah itu berkait dengan iktidak, melaksanakan benda itu. Ya, dituntut, iktidak dituntut. Tuntut ada 2. Tuntut buat, tuntut tinggal. Tuntut buat ada 2. Wajib dengan sunat. Tuntut tinggal ada 2. Haram dengan makruh. At-taghyir, at-takhyir ataupun perintah Allah untuk memilih. Pilih tu hukum dia harus. Jadi hukum tu ada 5. Dia panggil hukum taklifi. Kalau kita buat satu benda, kita terhukum dengan 5 benda. Sama ada wajib, atau sunat, atau haram, atau makruh, atau harus. Ini hukum. Jadi dia kata bid'ah. Iyalah memang bid'ah. Hukumnya apa? Contoh baca Yasin malam Jumaat. Okey, kalau hantar kata bid'ah, saya baca juga Yasin malam Jumaat. Apa hukum? Saya nak baca juga. Apa hukum? Masyarakat kita baca juga. Apa hukum? Dia kata hukumnya bid'ah lah. Bid'ah tu amalan, bukan hukum.
Okey, amalan tu apa? Amalan tu haram. Mana dalil haram? Quran kata haram, hadis kata haram, mana? Dia pun tak boleh, tuan-tuan sekalian. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah tu adalah amalan. Amalan kena ada hukum. Apakah amalan tu wajib? Adakah amalan tu sunat? Adakah amalan tu haram? Dia kelentung masyarakat, tuan-tuan sekalian. Yang ni yang kata pemikiran dia tak merdeka, terbelenggu dengan kesempitan pemikiran dia sendiri. Dia rasa dia alim, tapi dia rasa dia tidak, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya kita tak ada seorang pun yang alim. Alimkah kita? Tak alim kita, tuan-tuan. Sebab itulah ulama makin tinggi ilmu dia, makin rendah diri dia. Apabila dia rendah diri, dia rasa dia seorang tak selamat, dia masuk neraka, yang orang lain semua masuk syurga. Tiba-tiba ada orang ni, dia rasa dia alim, dia seorang masuk syurga, yang lain semua masuk neraka. Ni bukan ni, tuan-tuan, ni bukan ni. Tuan-tuan jangan ikut ustaz-ustaz yang macam ni. Kemudian kullu bid'ah. Kullu bid'ah. Mengajilah bahasa Arab. Kullu dalam bahasa Arab tidak makna semua. Ada waktu dengan makna kulli, ada waktu kullu bermakna juz'i. Ada waktu kullu bermakna jami'. Ada waktu kullu bermakna majmu'. Banyak dah, tuan-tuan. Okeylah ya, okeylah tu ya. Ke nak tanya lagi soalan? Saya sengaja jawab panjang supaya tak ada lagi soalan. Tak apalah, setakat tu dahululah, tuan-tuan sekalian. Jadi lebih jugalah masa minta dah, tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan, jangan terlibat dengan pemikiran-pemikiran sempit yang suka menghukum masyarakat. Masyarakat tidak perlu dihukum, masyarakat perlu diterbiah, dididik. Didik masyarakat, tuan-tuan, supaya kita yang alim, kala-kala lah kita alim, tak ada alim pun. Allah kata, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu yang kamu rasa kamu ilmu, kamu profesor, kamu doktor, kamu ustaz, kamu alim, kamu alamah. Tidak aku bagi ilmu pada kamu, sikit aja ilmu kamu. Kamu rasa banyak. Dengan sebab banyak itulah kamu suka duk hukum orang ni. Tak, sikit aja ilmu kamu. Hatta diri kamu pun kamu tak tahu ke mana kamu nak mati. Bila kamu nak mati. Kamu duk sibuk hukum orang masuk neraka, masuk syurga. Itulah, tuan-tuan. Okeylah ya. Kita tak nak berhenti.